Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seperti mana yang kita janjikan, insya-Allah kita akan mulakan bukanlah kuliah, tapi kita sempena dengan tempoh kawalan pergerakan ni, kita akan adakan satu pengajian yang mana pengajian ni lebih kepada konsep kita ulang kaji. Konsep kita mengulang kaji daripada hukum-hukum tajwid yang saya rasa secara umumnya ramai yang dah tahu dah. Cuma mungkin dalam tempoh yang kita ada untuk tempoh kawalan pergerakan ni, jadi kita boleh manfaatkan untuk kita ulang kaji semula. Sebab apa? Sebab hukum tajwid ini satu ilmu yang mana cara kita nak kuasai tak lain dan tak bukan dengan cara kita selalu mengulang kaji. Dengan selalu kita ulang-ulang semula, ingat semula hukum-hukum yang kita pelajari dengan guru-guru kita. Okey, baik. InsyaAllah awal pengajian kita ni kita akan mula dengan pengajian hukum nun mati dan juga tanwin. Dan insyaAllah kitab yang kita gunakan sebagai rujukan adalah kitab perbahasan ilmu tajwid. Tapi kalau dekat kamera tu dia akan nampak terbalik kan. Kita akan cuba ni bagi nampak ke depan. Kitab perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibiyah. InsyaAllah kita akan gunakan kitab ni yang mana merupakan karya Dr. Surul Syahbuddin An-Nadwi. Yang mana kitab ni juga, sebab apa saya pilih kitab ni? Sebab pada saya ni ada 3 kitab. Kitab yang kedua, kitab Nota Tajwid. Nota Tajwid ni saya tak ingat saya dapat ni daripada guru mana, tapi dia tulis kat sini disusun oleh Muhammad bin Arsyad Berseri Perlis. Mungkin ada dalam daurah-daurah tajwid yang saya hadir sebelum-sebelum ni kan. Dan yang ketiga, kitab yang agak popular di dalam pengajian kita di Tanah Melayu ni, kat Malaysia ni, kitab Ilmu Tajwid Cara Mudah dan Berkesan karya Ustaz As'ad Humam. Ni kitab ni popular lah dekat Malaysia. Biasanya siapa yang mengaji tajwid akan menggunakan kitab tajwid yang ni. Okey. Tapi sebab saya tengok kitab tajwid ni boleh, kalau siapa yang ikut live ni nak gunakan kitab tajwid ni pun boleh. Cuma saya akan hurai dan saya akan syarah berpandukan kitab tajwid yang saya tunjuk tadi tu, yang warna purple ni. Jadi sebarang catatan tuan-tuan boleh buat di dalam kitab tadi tu, kitab Ustaz As'ad Humam tu. Jadi satu info tambahan lah, boleh buat catatan lah. Sebab kitab tu kalau kita tak mengaji berguru, kita tak dapat maklumat-maklumat yang detail. Kita tak dapat maklumat yang teliti. Tapi bila mana kita berpandukan kitab ni, dia lebih detail lah. Sebagai contohnya, detail macam mana. Okey, selama ni kita tahu hukum izhar halqi. Okey, tapi kita tak tahu izhar tu apa, halqi tu apa. Jadi dalam kitab ni, ustaz kita ni dia ada sanad pengajian dengan ulama di Al-Azhar. Jadi dia huraikan secara detail. Jadi insya-Allah malam ni kita akan mula dengan 2 hukum. Insya-Allah kita akan cuba ambil hukum nun mati dan juga hukum idgham. Yang mana bukan hukum nun mati, pecahannya izhar dan juga idgham. Mungkin ada yang tertanya, apa saya tak mula dengan pengenalan hukum ilmu tajwid, sunat ke apa ke. Kemudian mungkin ada yang tertanya, apa kita tak bahas dulu hukum bacaan isti'azah, hukum bacaan basmalah. Yang tu sebenarnya benda tu yang sedia maklum kot. Cuma insya-Allah kita akan sentuh dalam pengajian yang akan datang. Cuma dalam tempoh kawalan pergerakan ni kita akan fokus kepada hukum tajwid tu kita nak masuk. InsyaAllah kalau ada pakcik-makcik ke, anak-anak muda, mahasiswa aliran agama, sebab kita sedia maklum ada sebahagian yang
mungkin ambil pengajar Islam pun yang agak lemah sikit dalam berkaitan dengan tajwid ni. Jadi ini peluang untuk kita sama-sama ulang kaji insya-Allah. Okey, sekarang kita masuk kepada pengenalan hukum nun mati dan juga tanwin. Okey, terdapat 6 hukum bagi nun sakinah dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf dalam Al-Quran. Maksudnya berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ni, dia ada 6 pecahan. Dia ada 6 pecahan, 6 ilmu, 6 topik. Tapi sebenarnya secara umumnya hanya 5. Tapi tambahan yang menjadikan 6 tu kat mana? Yang jadikan 6 tu adalah pada hukum izhar mutlak. Izhar mutlak ni dia pecahan daripada hukum idgham ma'al ghunnah. Dia seakan idgham ma'al ghunnah, tapi dia ada perbezaan sikit. Sebenarnya kalau ikut 5 hukum asas bagi nun mati dan tanwin ni, yang pertama adalah hukum izhar halqi. Yang kedua hukum idgham ma'al ghunnah. Yang ketiga adalah hukum idgham bila ghunnah. Yang keempat hukum iqlab, dan yang terakhir hukum ikhfa hakiki. Dan insya-Allah kita sambung sebelum pembacaan kitab kita. Yang pertama, kalau siapa rujuk kitab ni boleh tengok pada halaman 58. Muka surat 58 berkenaan dengan bab 2 hukum nun mati dan juga tanwin. Okey. Pengertian nun sakinah dan juga tanwin. Nun sakinah ataupun nun mati ialah nun sukun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Dia habaq tu, lebih dikenali sebagai nun mati. Nun sakinah adalah suara yang keluar dari pangkal hidung khayshum, dan ia akan mengeluarkan suara dengung atau sifat ghunnah sebagai satu ciri yang mesti ada pada nun sakinah. Maksudnya bila kita mengaji tentang hukum nun mati dan tanwin, bila kita jumpa nun mati, contoh dalam hukum, contohnya hukum ikhfa, akan ada dengung. Contoh kita kata nun mati bertemu dengan ta. Man ta, dia akan ada ciri-ciri di hidung. Yang tu disebut sebagai khayshum. Dia ada ciri bunyi di hidung. Khayshum nama dia. Man ta, kalau kita baca sekadar bunyi man ta, tak jadi. Bila mana kita sebut hukum dengung nun mati, dia kena ada ciri-ciri dia di hidung. Man ta tu contoh. Okey. Macam pengarang ni kata, dan dia akan mengeluarkan suara dengung sebagai suatu ciri yang mesti ada pada nun sakinah. Okey, seterusnya tanwin. Okey, kita duk dengar selalu tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin ialah baris 2, sama ada baris 2 di atas, yakni yang kita selalu belajar dah, fatahatain, yang disebut sebagai fatahatain. Kemudian baris 2 di bawah ataupun kita sebut sebagai kasratain, dan juga ataupun baris 2 di hadapan ataupun kita sebut sebagai dhammatain. Kita sebut sebagai dhammatain. Okey, tanwin adalah suatu yang bernun, iaitu baris yang mengeluarkan suara nun sakinah secara tidak langsung. Walaupun nun tersebut tidak kelihatan. Okey. Contoh kita mengaji tentang tanwin. Okey, kita duk sebut an, in, un. Kita duk sebut an, in, un. Kita sebut ban, bin, bun. Betul ke bunyi dia bin? Betul ke bunyi dia bun? Dia sebenarnya hukum yang disebut sebagai tanwin ni. Tanwin ni apa dia? Tanwin ni ibarat dia mendatangkan nun lepas daripada sesuatu huruf. Contoh, sebagai contoh, apa yang dimaksudkan dengan mendatangkan nun ni? Maksudnya, contoh kalau huruf alif ataupun hamzah, okey, asalnya a kan? Okey, macam mana yang kita katakan sebagai fathatain ni? Dia akan jadi an kan? Maksudnya, hamzah ataupun alif tu, selepas dia akan ditambah dengan nun. Jadi bunyi dia an. Yang tu dikatakan sebagai fathatain, tapi tak ada lah pada tulisan. Kita akan cam dia dengan tanda baris 2 di atas. Yang tu dikatakan sebagai fathatain. Kemudian yang kedua, kasratain. Macam mana yang dikatakan dengan ilmu dengan kasratain ni? Contoh hamzah ataupun alif. Hamzah ataupun alif. Kemudian lepas daripada huruf hamzah ataupun alif ni adanya huruf nun. Jadi dia akan bunyi, asalnya i, kita tambahkan nun di sebelah dia, dia menjadi in.
Sebab tu kalau kita sebut kasratain, bunyi dia bukannya in, bunyi dia in. An, in. Kemudian kalau kita sebut sebagai dhammatain, dia akan bunyi hamzah berbaris dhammah, dia akan bunyi u. Okey, kita datangkan nun sebelah dia, dia akan bunyi un. An, in, un. Bukannya an, in, un. Kalau kita mengaji dulu, an, in, un. Yang ni dia bukan an, in, un. Dia bunyi yang betulnya an, in, un. Yang itulah yang dinamakan dengan fatahatain, kasratain dan dhammatain. Jelas ya? Saya ulang lagi sekali. Bila kita sebut fatahatain, kasratain dan dhammatain, bila kita sebut tentang tanwin ni, maksudnya tanwin ni mendatangkan nun selepas daripada suatu huruf. Ni guru saya sebut, mendatangkan nun selepas dia. Sebab tu kita bagi contoh, tadi kita dah bagi contoh hamzah, kita bagi contoh lain lah, contoh ba. Asalnya ba, ni kita nak cerita tentang fatahatain. Asalnya ba, fatahatain ni didatangkan nun sebelahnya, jadi dia akan jadi ban. Tapi kita tak tulislah nun tu. Kita nak cam fatahatain, dia akan ada baris dua di atas. Sama ada yang sama ataupun yang bawah tu diturun sikit. Dia akan bunyi ban. Okey, kita nak tak kasratain. Macam mana kasratain? Contohnya ba berbaris bawah ataupun berbaris kasrah, dia akan bunyi bi. Okey, kita datangkan nun sebelahnya, dia akan bunyi bin. Okey, kita dah dapat dua lah. Ban, bin. Kemudian dhammatain. Dhammatain ni contohnya ba berbaris dhammah. Okey, didatangkan nun sebelah dia, dia akan bunyi bun. Ban, bin, bun. Kalau kita belajar dulu bunyi lagu mana? Ban, bin, bun. Tak ada. Yang tu salah. Bunyi yang betulnya ban, bin, bun. Okey. Ni mungkin ilmu baru ni. Yang ni pun dalam usaha kita nak perbetulkan sebutan kita dalam bacaan Al-Quran. InsyaAllah. Sebahagian ulama' mendefinisikan nun sakinah sebagai nun yang sunyi dari sebarang baris dan ia terdapat pada semua keadaan wasal, yakni menyambung bacaan, dan waqaf, yakni memberhentikan bacaan pada tulisan dan lafaz di tengah waqaf dan di akhir perkataan. Yang ni tak penting sangatlah. Kemudian tanwin pula didefinisikan sebagai nun sakinah yang ziyadah, yakni tambahan. Tu yang kita kata tadi tu. Tanwin ni apa dia? Tanwin ni maksudnya lepas daripada huruf, kita umpamakan ada nun didatangkan selepasnya. Tu ulama sebut tu. Tanwin didefinisikan sebagai nun sakinah yang ziyadah ataupun tambahan. Ziyadah tu tambahan. Sebab tu bunyi dia ban. Asalnya ba, kita datangkan sebelah dia nun, dia jadi ban. Asalnya bi, bunyi dia didatangkan nun, bun. Asalnya bi jadi bin. Asalnya bu jadi bun. Bukannya ban bin, dia akan jadi ban, bin, bun. Itu ilmu baru insya-Allah. Kemudian kita nak tengok. Okey. Tanda nun sakinah dan juga tanwin. Okey, baik. Tanda nun sakinah dan tanwin di dalam rasam Usmani ada 3 bentuk. Maksudnya rasam Usmani ni Al-Quran yang kita baca sekarang ni lah. Orang dipanggil rasam Usmani. Dia ada beberapa jenis rasam lagi kan. Okey. Yang pertama, nun yang bertanda sukun dan tanwin yang selari. Okey. Nun yang bertanda sukun yang ada tanda atas tu dan juga tanwin dia selari. Macam mana yang kata selari? Okey, kita akan tunjuk kat penonton. Okey. Okey, ni yang dikatakan selari. Maksudnya tanwin ni sama. Nampak? Atas dengan bawah dia sama. Okey, kalau kita tengok yang kedua. Bentuk nun mati dan tanwin yang kedua. Nun yang tidak bertanda. Macam tu. Tak ada tanda atas dia. Kalau bentuk pertama tadi ada tanda kan. Okey, ni bentuk kedua tak ada tanda. Dan tanwin yang tidak selari. Nampak? Atas dia macam serong lagu tu. Bawah dia turun sikit. Dia tak sama level dia. Kalau macam ni nampak dia rapat lagu tu. Ni bentuk kedua. Dan kalau kita tengok dekat dhammah dia pun berbeza.
Ni dhammah bentuk pertama, ni dhammah bentuk kedua. Dan yang ketiga, tanda nun mati dan tanwin yang ketiga, nun dan tanwin yang disertai huruf mim kecil. Yang ni nun mati dan juga tanwin yang ada mim kecil ini kita akan tengok dalam hukum iqlab. Nanti kita akan belajar hukum iqlab. Rupa dia macam ni. Okey. Jenuh juga tadi nak pegang buku tu. Jenuh juga nak pegang buku tu. Sebab kamera duduk kat sini kan. Dia terhalang sikit. Sebab kalau nak tunjuk secara langsung ni susah. Dia susah sebab kamera ni dia macam cermin kan. Okey, kita sambung bacaan kitab ni. Tanda-tanda ini menunjukkan hukum-hukum dan cara bacaan yang berbeza bagi nun sakinah dan tanwin yang akan dihuraikan selepas ini. Yang ni tak penting lah. Yang ni penutup kepada bab ni. Okey. Penat jadi. Okey, kita masuk kepada bab yang berikutnya. Ni topik pertama lah yang fokus kita pada malam ni. Yang tadi kita sekadar bagi pengenalan tentang ilmu nun mati dan juga tanwin, hukum nun mati dan juga tanwin. Sekarang kita masuk kepada hukum yang pertama daripada pengajian kita yang pertama sempena dengan kawalan pergerakan ni. Okay, kita masuk kepada hukum yang pertama, izhar halqi. Ejaannya alif wa ha alif ra halqi. Halqi ha lam qaf ya. Yang ni boleh kalau rujuk kitab tajwid boleh nampak. Pada siapa yang baru menonton, tadi kita dah habaq kita guna tiga jenis kitab. Boleh belakangnya kitab apa pun tak apa. Cuma kitab ni dia detail lagi. Kalau tuan-tuan pakai kitab lain boleh buat catatan tambahan. Okey. Kita masuk hukum yang pertama, yakni izhar halqi. Hukum pertama, izhar halqi. Okey, pengertian. Dari segi bahasa, izhar ni bererti jelas ataupun nyata. Izhar ni bererti jelas ataupun nyata. Apa yang jelas? Maksudnya yang jelas ni adalah sebutan makhraj dia. Makhraj ni apa? Makhraj ni cara sebutan. Dan juga kita sebut huruf tu secara terang, jelas dan juga clear. Yang ni dikatakan izhar. Zahir. Izhar. Jelaskan. Kemudian halqi. Apa pula maksud halqi? Halqi pula bererti kerongkong. Maksudnya huruf-huruf izhar ni banyaknya dimai daripada makhraj, daripada kerongkong. Tadi kita tak mengaji kat pengenalan tadi tentang makhraj huruf kan. Makhraj ni ada berapa lah? Makhraj kerongkong, kemudian adalah rongga mulut, kemudian dekat bibir. Tapi tak apa, ni kita faham lah. Simple saja. Dari segi istilah, izhar bermaksud melafazkan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung. Maksudnya kita membunyikan nun mati itu secara jelas. Kita tak bunyi dia dengan bunyi tak ada. Maksudnya sekarang ni kita bunyikan dia secara bunyi. Contohnya an, bunyi dia an. Kalau man, bunyi dia man. Memang dia jelas macam tu. Okey. Kemudian huruf izhar halqi. Terdapat 6 huruf izhar halqi kesemuanya. Ada 6 huruf izhar halqi, iaitu kalau cara kami duk hafal daripada dulu, cara senang nak ingat lah, dia terkumpul dalam satu kalimah. Kalimah ni kita yang buat singkatan lah. Arhin kha'ahu. Saya ulang. Arhin kha'ahu. Contoh, kalau arhin kha'ahu ni apa dia? Hamzah, ra, ha, kha, ain dengan ha bulat tu. Saat kita tunjuk bagi clear. Ada 6 huruf izhar halqi. Okey. Bismillah. Tu 6 huruf izhar halqi. Tapi yang ni saya tak susun dalam perkataan saya bagi tadi tu. Ada nota lain yang saya dah susun sebenarnya. Saya nak. Okey.
Dalam nota ni lebih jelas. Okey, 6 huruf izhar halqi. Okey, kita baca kat sini. Okey. Agh, hin, kha'ahu. Kita ulang. Agh, hin, kha'ahu. Tu cara kita nak hafal. Itu untuk cara kita nak hafal huruf izhar halqi. Okey, baik. Sekarang kita dah tahu tadi maksud bilik semua sikit ya. Bilik orang bujang. Okey. Kita dah tahu maksud izhar halqi dan juga kita dah tahu huruf izhar halqi. Berikutnya, okey, kita akan tengok contoh-contoh izhar halqi. Contoh-contoh izhar halqi. Contoh kita nak tengok bentuk izhar halqi ni dalam Quran. Contohnya ayat suratul Baqarah ayat 74, min khasyatillah. Kita tak baca min khasyatillah. Kita tak baca min, kita tak dengung. Sebab tadi kita dah kata dah, hukum izhar halqi dia tak boleh dengung. Dia kena baca nun mati tu dengan bunyi yang jelas. Jadi dia bunyi min khasyatillah. Okey. Kita tengok contoh lagi. Kita tengok surah Al-A'raf ayat 43. Yang ni kita nak tengok nun mati bertemu dengan huruf ghin. Contohnya min ghillin. Kita tak baca min ghillin. Kita tak baca macam tu. Kita baca min ghillin sebab hukum dia izhar. Okey. Tapi naknya kita dah terlangkau satu ni. Tapi dah buku ni susun macam ni. Kita ikut flow sajalah. Sebelum kita nak tahu contoh ni, sebenarnya kita kena baca cara bacaan dulu. Cara bacaan. Izhar bermaksud menjelaskan ataupun menzahirkan. Oleh itu, hendaklah dizahirkan ataupun kita menjelaskan sebutan nun sakinah dan tanwin tanpa mendengungkannya. Okey, maksudnya kat sini kita dapat apa point dia? Point dia yang pertama adalah hukum izhar halqi ni. Yang pertama, kita kena jelaskan bunyi nun ni. Kalau bunyi man lah. Yang kedua, kita tak dengung. Jadi dia akan bunyi man amana. Dia tak bunyi man amana. Sebab hukum izhar halqi dia kena baca secara jelas dan tanpa dengung. Rujuk kitab tajwid ni, semua kitab tajwid sama dah. Okey. Ini dapat dipastikan dengan menekan hujung lidah ke gusi depan sebelah atas dan tidak membawa suara ke pangkal hidung. Izhar juga boleh ditunaikan dengan cara mempercepat sebutan nun bagi mengelakkan dengung tersebut. Yang ni tak penting sangat lah. Kalau dengar kepada contoh yang saya bagi tadi tu, sebenarnya kita boleh faham dah dengan jelas tentang hukum izhar halqi. Dan saya nak terang cara kita nak cam dengan senang ni. Kita nak cam, ada ni pengarang kita bagi cara kita nak cam. Macam mana kita nak cam dalam Quran? Katakan kita ni tak hafal hukum tajwid, tapi kita nak tahu hukum ni kena dengung ke, hukum ni tak kena dengung. Okey, dia ada beberapa bentuk nun mati dan juga tanwin yang tadi kita dah cerita dah. Ada nun mati, ada tanda sukun, ada tanwin yang dia selari, ada tanwin yang tak selari, ada nun mati yang tak ada tanda sukun. Okey, dalam hukum izhar halqi ni, izhar halqi kita nak kenal dia ada bentuk nun mati dan juga tanwin dia. Okey, macam misalnya kita akan tunjuk. Okey. Ni bentuk nun mati. Nampak? Kalau nun mati bagi izhar halqi, dia akan ada tanda sukun di atas dia. Nampak? Dia ada tanda sukun. Kemudian ni bentuk tanwin. Kita tengok dhammatain dia macam mana. Dhammatain dia macam tulisan 69 dalam bahasa kita lah. Cuma dia tulis macam tu. Nampak? Dia bersilang-silang lagu tu. Kemudian bagi fathatain ni, nampak dia selari. Kasratain ni pun selari.
Ni cara kita nak cam. Ni formula paling senang bagi orang yang tak mengaji ilmu tajwid secara mendalam. Jadi bagi orang yang mengaji ilmu tajwid secara mendalam, naknya dia boleh cam dia lah. Tapi dengan syarat dia nak kuasai, kena selalu kita sebut hukum tajwid yang dah kita belajar. Selalu contoh kita jumpa nun mati bertemu hamzah, okey kita sebut okey ni izhar halqi. Tu cara kita nak ingat. Kemudian okey, ni ada topik ni tahap-tahap izhar. Dia ada tahap terendah, tahap pertengahan, tahap teratas. Yang ni tak terlalu detail sangat lah. Yang ni tak perlu detail sangat. Kemudian kita masuk kepada sebab izhar. Sebab izhar, nun dibaca dengan izhar, yakni nun mati itu dibaca dengan izhar dengan jelas apabila bertemu 6 huruf ini kerana taba'ud. Yakni taba'ud ni dia berjauhan pada makhraj dan sifat-sifat dengan nun sakinah. Maksudnya 6 huruf ni, nun mati kita sebut nun an, makhraj dia kat depan ni. Tapi makhraj bagi huruf-huruf izhar halqi ni banyaknya dekat kongkong. Dekat kongkong macam hamzah kita sebut kat sini. Banyaknya kat area kongkong. Dia berjauhan. Penamaan hukum ini dinamakan sebagai izhar halqi kerana nun yang dibaca jelas, yakni izhar, apabila bertemu 6 huruf yang keluar dari kerongkong. Yang ni kita dah sebut tadilah. Dia dinamakan sebagai izhar halqi sebab apa? Sebab kita jelaskan sebutan nun mati tersebut. Okey, kita ulang sikit tentang hukum izhar halqi ni. Berapa minit ada video kita ni? Asalnya kita belajar satu hukum ni dulu kot. Esok kita sambung hukum yang kedua, idgham al-ghunnah, insya-Allah. Okey. Kita ulang tentang hukum izhar halqi ni, poin-poin penting dia lah. Yang pertama, maksud izhar. Izhar tu kita menjelaskan. Okey, kalau contoh kita ni mengajar tajwid, orang tanya, jelaskan apa? Kita jawablah, kita menjelaskan sebutan nun mati apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi. Okey, halqi tu apa? Halqi tu makhraj huruf-huruf tu. Huruf-huruf izhar halqi tu ada dekat kongkong. Kemudian huruf izhar halqi yang kedua ni, poin ringkasan yang kedua yang dapat kita buat. Izhar halqi ni ada berapa huruf? Dia ada 6 huruf. Ada 6 huruf dan dia terkumpul dalam satu ayat ataupun kalimah yang kita buat sebagai aghin kha'ahu. Saya ulang, aghin kha'ahu. Hamzah, gha, ha pedah ni, ha ni, kha'ahu. Hu tu ha bulat tu. Aghin kha'ahu. Kemudian kita tengok huruf, ada 6 huruf. Cara bacaan dia, kita jelaskan bunyi nun mati tu, dan kita menjelaskan bunyi nun mati dan kita tak mendengungkan apabila huruf nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi ni. Dia tak dibaca dengung. Kemudian kita tengok dah tadi bentuk ataupun gambaran nun, macam mana nun mati dan tanwin apabila hukum izhar ni jadi dalam Quran. Okey, kita tunjuk lagi sekali. Kalau bagi yang baru menonton. Okey. Katakan Allah kabel. Katakan kita ni seorang yang tak ada asas ilmu tajwid. Naknya kita boleh dia nak baca Quran dengan betul. Kalau kita jumpa nun mati, nun ada tanda sukun atas macam tu. Nampak sukun kecil tu? Kita akan tahu selalunya dia akan hukum izhar halqi. Kemudian kita tengok nun, kita tengok bentuk tanwin. Tanwin bila mana dia selari, nampak dia sama. Atas dengan bawah sama. Cuma untuk dhammatain dia macam bentuk 69. Ni bentuk nun mati dan tanwin untuk izhar halqi. Okey. Berikutnya
tahap izhar kita tak tengok sangat sebab tak berapa nak penting sangat pun dia. Kadang-kadang tu dia dalam je, kadang-kadang bila kita baca Quran pun kita tak terlalu kontrol sangat tentang yang tu. Kemudian sebab apa dinamakan sebagai izhar? Sebab dinamakan izhar sebab huruf nun tu, nun mati tu dibunyikan secara jelas apabila bertemu dengan 6 huruf. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, sekali lagi, siapa untuk pengajian kita gunakan kitab ni, Ilmu Tajwid karya Dr. Surul Syahbuddin An-Nadwi, menurut riwayat Hafs an Asim, Tariq Syatibiyah. Ni pengangan qiraat kita kat Malaysia lah. Dan insyaAllah buku-buku lain pun ada lagi, buku-buku lain, buku tajwid mana pun boleh guna. Ada yang buku warna hijau tajwid style lama tu pun boleh, tapi saya tak apa suka guna sebab bahasa dia kadang-kadang tu berbelit. Orang yang baru nak mengaji tajwid kadang-kadang pun pening. Tapi ada orang yang dia sedih sekarang kitab tu ikut masing-masing dia. Kitab tu tak penting, tapi kaedah kita nak faham hukum tajwid tu yang penting. Yang paling utama dalam ilmu hukum tajwid ini, bahkan ilmu apa pun lah, perlu kepada berguru. Kena talaqi. Kita contoh tambah dari ilmu Quran ni pun kita berguru. Kita mengaji kitab ni pun dengan guru. Kena talaqi untuk kita dapatkan sebutan yang betul. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah wallahu ta'ala alam. Kalau ada kesempatan pada malam esok kita akan sambung dengan dua hukum, iaitu hukum berkaitan dengan idgham, iaitu pecahan dia, idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Malam ni kalau ikut kita nak masuk, tapi dia akan dipanjang. Kita tak mau video kita ni satu-satu video ni panjang. Kita nak video ni ringkas tapi orang dapat point. Tadi sebab kita bagi pengenalan tajwid tu dia dah ambil masa tu. InsyaAllah. Kalau ada tuan-tuan guru, pensyarah, asatizah yang menonton video ni, kalau ada sebarang kesalahan, boleh direct mesej saya. Dan insyaAllah tak ada kesalahan kot. Sebab kita dapat pengajian ni pun daripada guru kita. Dan kalau tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, adik-adik, ataupun yang sembahyang dengan saya, kawan-kawan yang menonton video ni dan rasa ada manfaat untuk orang lain, boleh share insyaAllah. Dan kalau ada siapa-siapa dalam tempoh kawalan pergerakan ke lepas-lepas ni ke yang rasa nak buat pengajian, boleh mesej kita insyaAllah, boleh WhatsApp kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi